Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan ini beberapa orang ada yang forward kepada saya video TikTok ini dan bertanyakan tentang hadis yang dibacakan oleh Ustaz Wadi Anwar. Apakah darjat hadis tersebut? Hadis itu secara ringkasnya menerangkan bahawa pada setiap malam dalam bulan Ramadan ini Allah membebaskan 60,000 orang daripada neraka, dan di penghujung Ramadan setelah genap 30 hari Allah membebaskan 30 kali 60,000 bersamaan dengan 1.8 juta orang daripada neraka. Hadis ini secara zahirnya kelihatan agak aneh. Lalu mereka bertanya, apakah darjat bagi hadis ini, ya? Baik. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, sila tonton terlebih dahulu video ini. Link video TikTok ini ada saya bagi di bahagian description. Manakah description itu? Sila exit video ini, tap pada tajuk, akan keluar kotak. Di situ ada link video TikTok yang dimaksudkan. Ayuh kita mengkaji hadis ini, dan ini adalah kajian yang agak panjang, ya, agak panjang. Saya akan menjelaskan satu persatu sebab daripada video tersebut saya lihat bukan saja kita kena kaji tentang darjat hadis, tetapi tentang doa juga. Yang doa yang disebut juga oleh Ustaz Wadi Anwar, ada sesuatu yang perlu dibicarakan tentang doa tersebut. Tak apa, kita mulakan dengan membaca terlebih dahulu teks hadis yang dimaksudkan. Ia daripada sebuah hadis yang agak panjang dan ia merujuk pada rangkap akhir hadis itu, di mana dikatakan walillahi azza wa jalla, dalam satu manuskrip lain walillahi ta'ala, inda kulli fitri min syahri ramadana kulla lailatin itqa minan nari sittuna alfa fa iza kana yaumul fitri a'taqa mislama a'taqa fi jami'i syahri salasina marratan sittina alfa, yang bermaksud bagi Allah Ta'ala ataupun bagi Allah Azza wa Jalla pada setiap waktu berbuka puasa dalam bulan Ramadan ini, pada setiap malam ada sebanyak 60,000 hamba yang dibebaskan daripada neraka. 60,000 orang yang dibebaskan daripada neraka. Dan apabila sampainya kepada Yaumul Fitri, yang ini hari raya Aidul Fitri, dibebaskan semisal apa yang dibebaskan dalam sepanjang bulan ini, iaitu 30 kali dengan 60,000, maka bersamalah ia, menjadilah ia 1.8 juta. Demikian teks hadis yang dimaksudkan. Baik, siapakah yang meriwayatkan hadis ini? Sejauh kajian saya, hanya seorang yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman, boleh rujuk hadis nombor 3606. 3606. Jika dalam edisi lain yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Ali Abdul Hamid dengan hadis-hadis yang disemak oleh Mukhtar Ahmad An-Nadwi, hadis nombor 334. Hadis nombor 334, ya. Kedua-dua rujukan ini ada juga dalam Maktabah Syamilah. Baik. Bagaimana dengan darjat hadis? Itu sumber hadis. Bagaimana pula darjat hadis? Okey, darjat hadis ini perlu dilakukan kritik sanad dan juga kritik matan. Pada sanadnya, kritik sanad, ada seorang perawi yang namanya Nashab bin Amr Al-Shaybani. Beliau seorang perawi yang dhaif, bahkan dinilai oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, sebagai munkarul hadis. Okey, itu dari sudut sanad. Dari sudut matannya pula, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Lisanul Mizan. Lisanul Mizan, ketika membicarakan biografi perawi yang bermasalah tu, Nashab bin Amr Al-Shaybani, Imam Ibnu Hajar menerangkan bahawa antara riwayat yang dibawa oleh Nashab ini ialah yang kita baca tadi tu, dan beliau berkata, Ibnu Hajar berkata, ia adalah tambahan yang mungkar. Ia adalah tambahan yang mungkar. Sila rujuk Lisanul Mizan, edisi tahqiq Syekh Abu Fatah Abu Ghadah, nombor 8083.
8083. Jika menggunakan edisi lain, cari berdasarkan nama perawi Nasyab bin Amr Asy-Syaibani je. Kenapa dikatakan tambahan yang mungkar? Okey, sebab sebagaimana yang saya kata tadi, rangkap yang dibacakan itu ialah yang terakhir daripada sebuah hadis yang panjang. Dan hadis yang panjang tu, bahagian awalnya, ia memang sahih. Pula dah, macam mana tu? Okey, hadis tu, rangkap the first 70-80% sahih. Sebab ada juga dalam riwayat-riwayat lain yang dikatakan tambahan mungkar tu, yang towards the end tu, di penghujungnya tu, yang saya bacakan lafaznya tadi, yang sedang kita bincangkan tu. Apakah bahagian awal yang 70% yang saya kata sahih itu? Ia ada juga dalam Sunan At-Tirmizi. Okey, mari sama-sama kita rujuk Sunan At-Tirmizi hadis nombor 618. Juga jika ikut edisi Tahqiq Ahmad Syakir, hadis nombor 682. Hadis ini saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua pernah mendengarnya, ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kana awwalu lailatin min syahri Ramadana." Apabila datangnya malam pertama daripada bulan Ramadan, suffidas asyayatinu wa maradatul jinni, dirantai syaitan-syaitan dan juga jin-jin yang jahat. Wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun, ditutup pintu-pintu neraka, satu pun tidak dibiarkan terbuka. Wa futtihat abwabul jannati falam yukhlaq minha babun, dan dibuka pintu-pintu syurga, tidak ada satu pun yang dibiarkan tertutup. Pernah dengar kan hadis ni? Okey. Sambungan, okey. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbal wa ya baghiyas syarri aqsir. Dan lalu menyerulah seorang penyeru, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, maka berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nari wa zalika kullu lailatin. Beri perhatian kepada rangkap akhir ini. Dan bagi Allah terdapat hamba-hamba, orang-orang yang dibebaskan daripada neraka, wazalika kullu lailatin, yang sedemikian itu berlaku pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Ini teks yang sahih, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi, dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam semakannya ke atas Jami'ul Kabir, nama lain bagi kitab Sunan At-Tirmizi ini. Jadi ini lafaz yang sahih. Jadi sekarang kita faham apabila Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Lisanul Mizan berkata rangkap yang sedang kita bincang itu adalah satu tambahan yang mungkar, yang dimasukkan ialah tambahan 60,000 pada setiap malam, dan di penghujung Ramadan tu setelah 30 hari, maka 30 kali 60,000 menjadi 1.8 juta. Itu semua adalah tambahan yang mungkar, kerana yang sahih hanyalah walillahi utaqa'u minan nari wa zalika kullu lailatin. Itu saja yang sahih. Bagi Allah terdapat hamba-hambanya yang dibebaskan daripada neraka, dan ia berlaku pada setiap malam daripada bulan Ramadan. Tidak ada bilangan 60,000, tidak ada bilangan di penghujung bulan 60,000 kali 30 hari bersamaan dengan 1.8 juta. Jadi di situ bezanya, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ni boleh tangkap, ya? Okey, jadi hadis yang sahih sebagaimana dalam Sunan Tirmizi yang saya baca, kita fokus pada rangkap yang akhir, di mana yang sahih, lafaz yang sahih ialah bagi Allah. Okey, pada setiap malam dalam bulan Ramadan ini ada hamba-hambanya yang dibebaskan, tanpa disebut berapa jumlah hamba tersebut. Adapun tambahan yang mungkar, bukan saya yang kata mungkar. Okey, yang berkata mungkar ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam yang sama yang kita kenal selama ni dengan kitabnya Fathul Bari. Dia yang berkata mungkar. Apa yang mungkar itu? Tambahan 60,000 bagi setiap malam, dan tambahan 60,000 tu kali 30 hari pada Yaumil Fitri. Itu adalah tambahan yang mungkar. Bukan saya kata, tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata. Okey,
Kita telah bincang tentang darjat hadis dengan kritik sanad serta kritik matan. Okey, jadi Ustaz Wadi Anwar ni baca hadis yang tambahan mungkar ni. Okey, nanti dulu. Ada kemungkinan bahawa Ustaz Wadi Anwar merujuk kepada sebuah kitab lain yang masyhur. Namanya At-Targhib wa Tarhib, karangan Al-Hafiz Al-Munziri, seorang ahli hadis, seorang imam kurun ke-7 Hijrah yang wafat tahun 656 Hijrah ya. At-Targhib terjemahannya memberi anjuran, memberi motivasi ke arah sesuatu amalan dan juga memberi peringatan daripada sesuatu yang salah. Kalau boleh terjemah secara harfiah lah. Okey, ini adalah sebuah kitab yang masyhur, ada banyak edisi, inilah edisi saya ya. Baik. Imam Al-Munziri dalam kitab ini ada mengemukakan hadis yang sama. Okey, ada mengemukakan hadis yang sama dan setelah mengemukakan hadis tersebut, beliau menerangkan, beliau berkata, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan ia adalah hadis yang hasan. Tidak mengapa dengannya, la ba'sa bihi, tidak mengapa dengannya fi mutaba'as, padanya ada mutaba'as. Okey, sila dalam bidang hadis mutaba'as ni syekh yang sama, kemudian ada jalan periwayatan yang lain. Kemudiannya beliau juga terangkan dalam isnadnya ada Nasyab bin Amr Asy-Syaibani yang kita bincang sebagai lemah itu kan. Dan beliau juga berkata wa takalim fihi Ad-Daruqutni, dan beliau itu diperbincangkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Sebenarnya Daruqutni berkata dhaif, bukan sekadar diperbincangkan ya. Jadi meskipun di awal tadi saya telah menerangkan bahawa sanadnya dhaif, matannya itu adalah merupakan tambahan yang mungkar, tetapi ada ahli hadis yang menilai hadis ini sebagai hasan. Siapakah dia? Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitabnya yang masyhur ini, seorang tokoh yang meninggal dunia pada tahun 656 Hijrah. Jadi kemungkinan Ustaz Wadi Anwar bila menyampaikan hadis ini, beliau merujuk kepada penilaian Imam Al-Munziri yang berkata hadis ini adalah hasan. Okey, jadi kita kata orang putih sebab apa? Giving him the benefit of the doubt. Jadi bagi saya, meskipun saya cenderung kepada penilaian dhaif dan juga matan yang merupakan tambahan yang mungkar, tetapi bagi saya apabila Ustaz Wadi Anwar menyampaikan, beliau kemungkinan besar merujuk kepada kitab At-Targhib wa Tarhib dan beliau berpegang kepada penilaian Imam Al-Munziri bahawa darjat hadis ini ialah hasan. Okey, darjat hadis ini ialah hasan. Okey, setakat ni alright, saya nak masuk ke bahagian kedua pula, sambungan pula, penjelasan lanjut. Okey, seorang sahabat saya, Tuan Abdul Hadi, beliau ada membuat sebuah video. Okey, link pada video tersebut ada saya bagi di bahagian description di bawah, di mana dalam video tersebut beliau menilai hadis ini sebagai palsu ataupun maudhu'. Okey, sila tonton hadis tersebut, dan penilaian ini beliau lakukan dengan merujuk kepada sebuah website yang namanya semakhadis.com. semakhadis.com juga saya ada bagi linknya di bawah. Okey, tetapi kemungkinan besar berlaku salah faham di situ sebab website semakhadis.com mereka mengemukakan rujukan daripada kitab Imam Asy-Syaukani, okey, yang berjudul Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Mawdu'ah. Okey, dalam kitab ini juga ada hadis yang dibacakan oleh yang sedang kita bincangkan sekarang ini. Okey, sila rujuk dalam kitab ini hadis nombor 257. Hadis nombor 257, iaitu sebuah hadis yang bermaksud sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala pada setiap malam daripada bulan Ramadan ketika waktu berbuka puasa membebaskan, okey, membebaskan daripada neraka 1000.
Disebut seribu saja. Okey, saya ulangi, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala pada setiap malam daripada bulan Ramadan ketika waktu berbuka puasa membebaskan daripada neraka seribu. Dan setelah mengemukakan hadis ini, Imam Al-Syaukani menerangkan ia diriwayatkan daripada Ibnu Abbas secara marfu' dan ia adalah hadis yang tidak sabit daripadanya. Okay, kalau kita rujuk dalam semakhadis.com, disebut juga di situ tidak sabit. Alright. Dan kemudiannya, dalam nombor yang sama, Imam Asy-Syaukani juga mengemukakan beberapa hadis yang semisal dengan ini. Okay, sebagai contoh riwayat Ibnu Hibban, tapi dijelaskan ianya batil, tidak ada asalnya, riwayat Al-Baihaqi, kemudian diterangkan juga kelemahan-kelemahannya. Dan yang ketiga, maaf ya, yang 1, 2, 3, 4. Yang terakhir dikemukakannya dan diriwayatkan juga daripada hadis Ibnu Mas'ud dengan lafaz bagi Allah Ta'ala pada setiap waktu berbuka daripada bulan Ramadan, pada setiap malam dibebaskan 60,000 orang. Dan apabila Yaumul Fitri, okay, lafaz yang sama tadi tu, dibebaskan semisal apa yang dibebaskan pada seluruh bulan. Okey. Dan setelah mengemukakan lafaz yang akhir ni, Imam Al-Syaukani tidak pula mengulas apa-apa tentang darjat hadis tersebut. Tidak mengulas apa-apa ya. Beliau membiarkan diam saja. Selepas itu beliau mengemukakan sebuah lagi riwayat Ad-Dailami dengan lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama yang dikatakan tidak sabit itu. Baik. Disebabkan tajuk kitab ini Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Mawdu'ah, maka mungkin berlaku salah faham bahawa lafaz-lafaz lain yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syaukani juga adalah hadis yang palsu. Sebenarnya kitab ini walaupun tajuknya sedemikian, kalau kita membacanya bukanlah semua hadis maudhu' sahaja yang dikemukakan dalam kitab ini. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang dhaif jiddan, ada hadis yang palsu. Sebagai contoh, yang kita sedang bincang tadi tu dikata tidak sabit. Sementara pentahqiq pula di nota kaki memberitahu bahawa sanadnya terputus. Sedemikian. Tetapi apabila sampai kepada lafaz yang sedang kita bincang ni, yang 60,000 setiap malam dan di penghujung Ramadan 1.8 juta, pay attention ya, pay attention. Imam Asy-Syaukani mengemukakannya ada dalam ni tanpa memberi apa-apa ulasan. Padahal dalam lafaz-lafaz lain sebelum tu beliau ada terangkan kelemahan-kelemahannya, tapi kelemahan-kelemahan itu pun tak sampai ke darjat palsu, tidak sampai ke darjat hadis maudhu'. Jadi bagi sahabat saya Tuan Abdul Hadi mungkin berlaku salah faham apabila baca di laman web semakhadis.com. Dari semakhadis.com tu saya tengok memang sama yang mereka kemukakan, sama seperti ada yang dalam kitab ini. Mungkin berlaku salah faham bahawa kerana ia daripada kitab ini maka ia adalah hadis maudhu', padahal ia tidak dinilai maudhu' oleh Imam Asy-Syaukani. Okay, Imam Syaukani ni 1250 Hijrah, tidak dinilai maudhu' oleh Imam Asy-Syaukani ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita rujuk pun macam tadi, Syu'abul Iman yang saya rujuk tadi tu, Syekh Mukhtar Ahmad An-Nadwi, seorang ahli hadis masa kini. Beliau di Mumbai, India ya. Mumbai, India. Beliau juga menilainya sebagai dhaif, tidak sebagai maudhu'. Demikian juga dengan Syekh Al-Albani dalam dhaif, okey, At-Targhib wa Tarhib. Okey. Beliau pada kitab ini, sila rujuk hadis nombor 599 yang kita sedang bincang ini, beliau pun menilainya dhaif. Boleh nampak tu? Nampak tu kan? Dhaif ya, bukan maudhu'. Ini hadis yang panjang tu. Beliau menilainya dhaif dan ada penjelasan di nota kaki kenapa beliau berkata dhaif tetapi tidak sampai ke darjat maudhu'. Okey, jadi hadis ini darjatnya bukan maudhu', ia adalah hadis yang dhaif. Okey, ini daripada beberapa rujukan. Kebetulan kitab-kitab ni saya sedang kaji tadi sebelum buat video. Alang-alang dah buat video tu saya tunjuk sekali lah ya. Okey, jadi beberapa ahli hadis
yang telah saya sebut tadi menilai hadis ini sebagai dhaif dan bukannya sebagai hadis maudhu'. Memang Imam Asy-Syaukani meletakkan hadis itu dalam kitab ini yang ada judul maudhu' di situ, tetapi kitab ini bukanlah menghimpun semua hadis-hadis yang maudhu'. Yang dhaif pun ada, yang dhaif jiddan pun ada, yang maudhu' pun ada. Okey. Jadi mungkin berlaku salah faham di situ. Baik. Poin yang ketiga pula tentang doa yang dianjurkan oleh Ustaz Wadi Anwar untuk kita baca, okey, berdasarkan rangkap hadis tersebut. Sebenarnya doa itu sesuai di kalangan generasi salaf ada riwayat bahawa mereka tidak menyukainya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abi Dunya, oleh dalam kitab Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali pun ada. Sebab saya dah bagi link di bahagian bawah untuk rujukan lanjut. Kenapa kita tak suka dengan doa tersebut? Sebab doa itu kita minta daripada Allah, kita minta kepada Allah untuk membebaskan kita daripada api neraka, kan? Bererti nama kita ni, kita telah menempah tempat dalam neraka. Bererti dalam kehidupan kita ni kita telah buat dosa-dosa besar sehingga menyebabkan kita telah book a tiket, kita telah booking seat dalam neraka. Padahal yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah berdoa agar Allah melindungi kita daripada neraka. Salah sebuah zikir yang kita baca sebagai zikir selepas solat, kan? Walaupun darjatnya dhaif, tapi kita baca, apa bunyinya? Allahumma ajirni minan nar. Wahai ya Allah, lindungilah aku daripada api neraka. Baca banyak kali? 7 kali subuh dan maghrib, bukan setiap kali 3 kali. Okey, tak apa. Dalam sebuah hadis lain ya, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang meminta kepada Allah syurga sebanyak 3 kali, maka syurga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Dan sesiapa yang meminta daripada Allah perlindungan daripada neraka 3 kali, maka neraka pun akan kata, ya Allah, lindungilah dia daripada neraka. Okey, jadi yang diajar oleh Nabi SAW ialah Allahumma ajirni ataupun Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami daripada api neraka. Apa beza antara lindungilah aku daripada api neraka dengan bebaskan aku daripada api neraka? Bila dikatakan bebaskan aku daripada api neraka, bererti kita telah melakukan, bererti orang itu telah melakukan sesuatu kesalahan yang menyebabkan dia telah pun menempah tempat dalam neraka. Berbeza dengan ya Allah, lindungilah aku daripada api neraka, berarti kita meminta perlindungan Allah daripada api neraka, maka Allah SWT akan menjaga kita, akan memberi hidayah kepada kita untuk tidak melakukan dosa-dosa besar sehingga kita tidak menempah tempat dalam neraka. Perkara ini ada saya jelaskan dalam sebuah video saya yang berasingan, ada saya bagi link di bahagian pautan juga ya. Jadi apabila kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau syurga, Allah akan memberi hidayah kepada kita untuk berakidah, beribadah dan berakhlak dengan akhlak ahli syurga ketika di dunia ni. Dan apabila kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, lindungilah aku daripada api neraka, maka Allah akan memberi hidayah kepada kita untuk menjauhi apa-apa keyakinan, apa-apa ibadah ataupun apa-apa akhlak yang akan menyebabkan kita menempah tempat dalam neraka. Jadi ada beza antara dua doa ini ya. Jadi doa yang Ustaz Wadi Anwar sebut tu kita kata taklah salah, tapi yang lebih tepat, yang lebih sesuai, selari dengan sunnah Nabi SAW ialah kita berdoa agar dilindungi daripada api neraka. Sebab doa agar dibebaskan daripada neraka, ia berarti kita ni telah pun menempah tiket, telah pun menempah tempat duduk di dalam neraka. Ada beza di situ ya. Sila rujuk kepada link yang saya kemukakan di bahagian description, ada penjelasannya di situ. Baik. Jadi sebagai kesimpulan sebelum kita tutup, okey, jadi lafaz hadis yang dipertanyakan itu ia dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dari sudut sanad.
Okey, dari sudut sana ada seorang perawi yang lemah, bahkan dikatakan sebagai mungkarul hadis oleh Imam Al-Bukhari. Dari sudut matan, dari sudut teks hadis, ia adalah satu tambahan yang mungkar seperti mana yang diperkatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa dikatakan tambahan yang mungkar? Kerana hadis tersebut dalam lafaznya yang sahih, ianya hanya menyebut bahawa Allah membebaskan pada setiap malam hamba-hambanya daripada neraka, tanpa disebut 60,000, tanpa disebut 1.8 juta. Pun begitu, memang ada seorang ahli hadis dalam kitabnya yang masyhur, iaitu Imam Al-Munziri, yang menilai hadis ini sebagai hasan. Jadi kemungkinan Ustaz Wadi Anwar merujuk pada penilaian ini ketika menyampaikan hadis ini dalam video yang kita masukkan itu, ya. Kemudian ada pun, adakah hadis ini hadis yang palsu? Bukan, ia bukan hadis maudhu, ia bukan hadis palsu. Tentang doa itu, doa agar dibebaskan daripada neraka, yang lebih utama ialah kita berdoa sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW, ialah kita berdoa agar dilindungi daripada neraka, bukan dibebaskan daripada neraka. Kerana bila berdoa dibebaskan, berarti kita telah pun menempah tempat di dalam neraka. Baik, boleh faham, ya? Okey, di bahagian description ada banyak nota tentang nombor hadis ke lafaz ke apa semua tu, boleh rujuk di sana bagi sesiapa yang mahukan maklumat lanjut, ya. Jadi sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.